Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan mengenai konsep perakan bahan merentasi membran plasma. Kami memilih untuk menghasilkan jeruk. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli iaitu saya sendiri, Nur Afrina Fadhia binti Abdul Fattah dan rakan-rakan saya iaitu Wan Dayana Batrisha binti Wan Syahri Zarif, Nur Kisina Batrisha binti Ahmad Budiman, Aisyah binti Muhammad Najmi dan Nur Damia Husna binti Faisal. Kami dibantu oleh guru biologi kami iaitu Cikgu Nur Afiqah binti Abdul Rashid. Kami melakukan perjerukan ini adalah untuk mengaplikasi konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Dalam ini juga, kita dapat menerangkan jenis-jenis larutan yang sudah kita pelajari. Antara larutan yang kita pelajari ada 3, iaitu larutan hipertonik, larutan isotonik dan larutan hipotonik. Larutan hipertonik. Larutan hipertonik ialah larutan yang mengandungi kepekatan yang lebih tinggi daripada satu bahan yang lain. Larutan hipertonik. Larutan hipertonik ialah larutan yang mengandungi kepekatan yang lebih tinggi daripada satu larutan yang lain. Sitoplasma sel yang direndamkan di dalam larutan ini akan kehilangan air secara osmosis dan sel itu akan mengecut. Next is larutan isotonik. Larutan isotonik mengandungi kepekatan yang sama dengan satu larutan yang lain. Oleh kerana larutan isotonik ialah larutan yang mempunyai kepekatan yang sama, sel yang direndahkan di dalam larutan ini tidak akan berubah. Dan last sekali ialah larutan hipotonik. Larutan ini mengandungi kepekatan yang lebih rendah berbanding larutan yang lain. Sitoplasma yang direndamkan di dalam larutan ini akan dimasukkan air secara osmosis dalam sel itu dan seterusnya sel itu akan mengembang. Saya akan menerangkan bahan dan radas yang diperlukan dalam pembuatan jeruk. Bahan-bahannya adalah yang pertama, buah mangga. Buah mangga atau buah pelam boleh digunakan dalam perbuatan jeruk. Yang kedua adalah gula. Gula diperlukan dalam pembuatan air gula untuk dimasukkan ke dalam bekas jeruk sebelum jeruk diperap. Yang ketiga pula adalah air panas. Air panas digunakan ketika membuat air gula. Dan yang terakhir adalah asam boy. Radas yang diperlukan dalam pembuatan jeruk ini adalah pisau dan tapawai ataupun bekas. Kami hanya menggunakan satu tapawai sahaja dalam pembuatan jeruk kami. Berikut merupakan cara-cara membuat mangga. Bahan-bahan yang diperlukan ialah bekas, mangga, gula, air garam dan asam boy. Cara-cara membuatnya: pertama, mangga dipotong. Gula dan air panas dicampurkan untuk dijadikan sebagai air gula. Buah yang telah dipotong tadi dimasukkan di dalam bekas. Air gula dan garam dimasukkan ke dalam bekas mangga. Bekas diletakkan di tempat bersuhu bilik selama 2 hari. Selepas mangga direndam di dalam air gula, tekstur mangga menjadi lembut. Kesimpulannya, mangga mengalami plasmolisis kerana air gula bersifat hipertonik terhadap mangga.